Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya ingin berbincang mengenai sambutan Tahun Baru Masihi, iaitu 2 hari akan datang. Kita seluruh dunia termasuk negara-negara Islam dan juga negara kita akan menyambut 1/1/2021 sebagai sambutan Tahun Baru. Jadi di sini saya ingin berkongsi pengalaman saya dengan saudara-saudara sekalian tentang Tahun Baru ini, pengalaman saya masa kecil dan juga telah dewasa saya buat kajian dan sebagainya. Masa saya kecil, saya belajar di St. Andrew's Church School dan tiap-tiap tahun sekolah mengadakan upacara menyambut Tahun Baru. Lepas menyambut Christmas, dia adakan menyambut Tahun Baru. Dan saya hadir upacara sambutan Tahun Baru itu di sekolah. Mereka adakan game, makanan, kek dan juga minuman jus. Dan kami menyanyi dan sebagainya. Walau bagaimanapun pada 1/1/1973, masa saya belajar di London, saya pertama kalinya saya menghadiri upacara sambutan Tahun Baru di sana. Atas jemputan kawan-kawan saya pergi ke Trafalgar Square itu untuk menyaksikan upacara sambutan Tahun Baru. Manakala masa jam 12 lebih 12, mereka bersorak-sorak mengucapkan Happy New Year kepada semua di sana, rakan-rakan di sebelah kiri dan kanan. Dan kita lihat juga mereka bercium antara laki-laki dan perempuan, iaitu mengucapkan Tahun Baru. Jadi di sini is free for all, maknanya masing-masing boleh cium antara satu sama lain, antara laki-laki dan perempuan, tak kira siapa. Dan di sini saya lihat kebanyakan kaum lelaki mengambil kesempatan mencium gadis-gadis, dan ada kalanya terpaksa polis perhatikan meminta lelaki itu berhenti bercium kerana ada di antara gadis-gadis itu cuba melepaskan diri Jadi dari ciuman mereka saya dapati ini ialah di mana kaum lelaki mengambil kesempatan di upacara ini. Lepas itu mereka pun pergi ke pub, minum arak dan mabuk. Bagi mereka yang tidak pergi ke pub, mereka duduk di tepi jalan minum bir dan sebagainya dan mabuk. Selepas itu mereka balik mabuk dan sebagainya. Saya berfikir upacara ini memanglah tidak betul dan ianya menyalahi bukan saja agama Islam tetapi agama Kristen itu sendiri Pada masa itu saya membuat keputusan tidak akan menggunakan takwim ataupun kalender Kristen ini. Jadi saya ubah jam saya ke tarikh Islam, iaitu pada masa itu 1/1/1973, iaitu pada hari Isnin bersamaan dengan 26 Zulqidah 1392. Kalau saya ingat masa itulah saya ubah tarikh saya, iaitu mulai 26 Zulqidah tahun 1392 saya menggunakan tarikh Islam hingga ke hari ini. Hari ini kalau saya lihat tarikh saya ialah 15 Jamul Awal 1442, iaitu kita pada hari Jumaat akan datang ialah 17 Jamul Awal Jadi saya menggunakan tarikh itu. Saya tidak setuju di atas perbuatan mereka meraihkan Tahun Baru dengan upacara itu. Sebelum itu saya nak cerita sedikit. Masa saya
gunakan tarikh Islam ni, banyak-banyak kawan saya mengatakan saya fanatik, ya, fanatik, kamu fanatik. Apa ni nak gunakan Islam tahun baru, tahun Messi kan ada. Tapi yang herannya, kawan-kawan yang bukan beragama Islam bertanya kepada saya, mengapa kamu tidak meraihkan hari tahun baru Masihi? Saya kata, I'm sorry, I have my own Islamic calendar. I'm a Muslim. I cannot celebrate the New Year in your own way. I have my own principles. Dia kata, jawabnya, oh, that's very good, Mr. Shaya. You have your own Islamic calendar, you have your own principle, go on. Itu yang saya terima jawapan daripada kawan-kawan saya yang bukan beragama Islam, termasuk seorang pensyarah, ya, yang beragama Kristian, iaitu pensyarah bangsa Inggeris. Ia bertanya kepada saya mengapa saya tidak hadir dalam upacara sambutan hari tahun baru yang diadakan di universiti tersebut. Tapi mereka hormati tentang prinsip saya tadi. Alhamdulillah. Jadi, tetapi pada tahun 2000 saya telah membuat kajian sendiri, asal usul kalender Masih yang ini. Jadi kajian saya ialah berdasar kepada penulisan hasil kajian yang dibuat oleh Christian scholars dan juga researcher independen. Apa yang saya dapati bahawa kesimpulannya bahawa semua kajian ini menuju ke arah dua faktor yang penting. Pertamanya, kalender yang kita gunakan, Western calendar ataupun kalender Kristian atau kalender Masihi ini, ialah asal usulnya diambil daripada kalender Julian, iaitu kalender yang dipakai oleh masyarakat penyembah berhala zaman Roma, iaitu yang ini maknanya kalender yang sekarang ini asal usulnya ialah daripada kalender masyarakat jahiliah penyembah berhala zaman Roma. Oleh kerana pada Kristian telah pun mempengaruhi Empire Roma, dan pada tahun 1582 Pope Gregory ke-13 mengambil kalender ini sebagai satu kalender untuk penganut agama Kristian. Jadi pengambilan penggunaan pakai kalender Julian ini diambil keseluruhannya, di mana terdapat nama-nama bulan-bulan Masihi seperti Januari, Februari, Mac, April, Mei dan Jun adalah nama-nama Tuhan berhala masyarakat Roma. Contohnya, Januari ialah bermaksud Tuhan Janus. Januari adalah nama Tuhan yang berasalnya nama Janus, iaitu Tuhan pintu pagar. Tuhan berhala yang mempunyai dua muka, depan dan belakang. Itu sebabnya masyarakat Roma meraihkan hari tahun baru mereka, atau meraihkan Tuhan berhala Janus yang mempunyai dua muka depan dan belakang untuk melihat masa hadapan dan masa belakang, untuk kebaikan mereka. Mereka percaya begitu. Dan juga kalau kita lihat Februari adalah Tuhan Febora, iaitu Tuhan berhala penyucian, purification god, katanya berhala. Dan juga March itu adalah
Tuhan perang, Mars ini, di mana sebelum pergi perang mereka menggunakan menyembah berhala inti untuk menentukan sama ada mereka menang ataupun kalah dalam peperangan. Itu percayaan mereka. Dan kalau kita lihat pula January, March, April juga ada Tuhan kepada pagan Eastern Christian opening, Tuhan pemuka, pemuka rezeki dan sebagainya. Dan Mei ialah Tuhan Maya, iaitu seorang perempuan yang disembah oleh sebagai Tuhan mereka. Jadi, dan Jun adalah Juno, Tuhan Juno, iaitu Tuhan isteri kepada Tuhan berhala Jupiter. Jadi Julai ialah nama Julius Caesar, Augustus adalah saudara Julius, Augustus Empire, dan September, Oktober, November adalah nama bilangan 9, 11, 12. Jadi Januari hingga Julai ialah berdasarkan Jun adalah berdasarkan nama Tuhan berhala. Jadi di sini balik kepada sambutan tahun baru Mesihi, Jadi kita dapati kajian-kajian menunjukkan 3 perkara. Satu ialah ini berkaitan dengan perayaan Tuhan berhala Junos, iaitu Tuhan berhala masyarakat Roma. Kedua, church ataupun gereja-gereja juga mengubah suai. Contohnya gereja Katolik meraihkan tarikh itu sebagai hari the Solemnity of Mary, the Holy Mother of God. Maknanya meraihkan kedatangan Mary yang dipercayai sebagai ibu kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ibu kepada Tuhan, Mother of God. Itu kepercayaan perayaan Roman Katolik. Gereja Anglican dan juga Lutheran menyambut tarikh 1 Januari itu sebagai hari Nabi Isa dinamakan dan Nabi Isa disunat, circumcision. Jadi itu mereka meraihkan hingga sekarang. Dan itu 3 perkara di mana hasil kajian yang saya dapati daripada penulisan para ilmuwan, daripada kawan Kristian sendiri dan juga Christian scholars dan sebagainya. Itu rumusan 3 perkara yang saya dapati. Jadi sini kita dapati kalender kita pakai ini, satu adalah daripada asalnya daripada Kristian tadi, zaman Rom tadi. Ianya telah menjadi de facto kalender semua negara-negara kebanyakan negara termasuk negara Islam. Dan cuti umum, ada cuti yang paling terkenal di dunia, cuti tahun baru, Dan pada kita lihat pada malam didapati perayaan dengan bunga-bunga api. Seperti kita lihat tahun lepas sebelum COVID-19, perayaan bunga-bunga api di negara-negara Islam, menghabiskan duit banyak merayakan dengan membakar bunga api. Dan apa lagi satu, ada antara sudah jadi satu tradisi bagi kita membuat satu resolusi tahun baru Januari 1st. Jadi kalau tahun 2021 resolusi tahun baru 2021. Jadi satu tradisi, itu yang berlaku sekarang ini. Jadi soalnya, tadi kita tahu, adakah perayaan seumpama ini bercanggah dengan dengan kepercayaan kita. Di sini kita perlu rujuk pada Al-Quran, kerana Al-Quran itu adalah sebagai ibu segala
rujukan kita sebagai umat Islam. Kalau kita rujuk kepada surah An-Nisa, iaitu surah 4 ayat 48, yang menyatakan bahawa, yang bermaksud bahawa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, iaitu kita menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan juga itu merupakan dosa yang amat besar yang Tuhan tidak akan ampunkan. Dosa-dosa lain insya-Allah Tuhan akan ampun, tetapi dosa syirik, kita associate atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka itu merupakan dosa syirik. Dan juga hadis riwayat Al-Bukhari menyatakan dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan sesuatu dengan Allah. Jadi kita lihat balik apakah penyambutan Ali tahun baru itu ada termasuk dalam dosa-dosa ini. Kita lihat apa yang dimasukkan syirik. Ya, kalau kita lihat website official Mufti Wilayah Persekutuan, ada menyatakan beberapa syirik, ya, ada 6 syirik yang dinyatakan dan diterangkan di situ. Tuan-tuan bolehlah rujuk kepada 6 syirik yang tercatat dalam website Mufti Wilayah Persekutuan, ya. Dan di sini persoalannya, boleh tak kita menyambut tahun baru Masihi? Bagi diri saya sendiri, saya tidak mahu menyambut dari apa bentuk pun. Sebabnya saya takut diri saya melakukan sesuatu perkara syirik di mana Allah tidak mengampuni dosa kita. Itu pada diri saya ingin berkongsi ilmu berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan kajian yang saya buat. Kesimpulannya bagi diri saya ingin berkongsi dengan saudara-saudari tentang menyambut tahun baru ini. Sekian, wallahu a'lam.